Yang ketiganya, seorang player yang kita boleh kata agak perit perjalanan dia dalam Liga Malaysia ni, tapi akhir sekali dia boleh dapatkan balik form yang terbaik dia buat masalah ni. Player yang aku maksudkan ni adalah player yang bernama Brandon Gunn, ataupun panggilan dia Brandon The Machine Gun. Lain macam tu. Player ni adalah player kacukan Malaysia Australia. Sama macam Matthew Davis tadi tu. Tapi Brandon Gunn ni ayah dia adalah orang Malaysia. Di awal karier Brandon Gunn ni, dia adalah prospek pemain muda di bahagian tengah di Liga Australia. Kira dia ni lebih kurang macam wonder kid Australia lah ni. Tapi waktu dia di Australia tu, dia bukan bermain di posisi defensive midfielder macam dia bermain di Malaysia lah ni. Pada asalnya dia bermain di posisi attacking midfielder, iaitu player nombor 10, dan dia memang perform bermain di posisi tu. Tapi bila dia berhijrah daripada Liga Australia ke Liga Malaysia, baru dia bertukar bermain di posisi defensive midfielder. Aku rasa mungkin ramai yang kenal Brandon Gunn ni waktu dia bermain di Kelantan. Tapi sebenarnya first team waktu dia bermain di Liga Malaysia ni adalah tim Sabah FA. Tapi tak lama pun dia bermain dengan Sabah FA tu. Lepas tu dia balik bermain di Australia, dan lepas tu baru dia join Kelantan. Waktu dia dekat Kelantan ni lah first dia dapat call up untuk wakil Harimau Malaya. Apa yang peritnya perjalanan Brandon Gunn dekat dalam Liga Malaysia ni, waktu dia bermain dengan pasukan Kelantan, dia injet di bahagian lutut, iaitu ACL. So lepas pada tu dia lebih kurang setahun juga tak bermain untuk recovery balik dia punya lutut. Tapi lepas dia recover daripada ACL tu, dia dapat call up sekali lagi untuk wakil skuad kebangsaan. Waktu dia bermain dengan skuad kebangsaan tu, dia kena lagi sekali ACL. Itulah perit ni aku katakan tadi, 2 kali kena ACL, babe. Pedih. Tapi Brandon Gunn ni membuktikan yang mana ACL tu bukanlah pembunuh karier seorang pemain bola sepak. Sebab dia dah kena ACL 2 kali pun dia tetap boleh balik kepada top form dia macam lah ni. Lagi-lagi kita boleh tengok waktu game kelayakan Piala Dunia waktu lawan dengan Thailand hari tu. Tengok macam mana dia perform. Tu yang Selangor terus beli dia tahun ni tu. Yang seterusnya ni adalah player yang memegang title sebagai pemain naturalisasi pertama di negara Malaysia ni. Siapa lagi kalau bukan Muhammadu Sumareh, ataupun nama panggilan dia Keli Boy. Untuk pengetahuan apa Sumareh ni, kita boleh katakan dia ni membesar di Malaysia. Sekolah dekat Malaysia, sambung belajar dekat Malaysia, semua dekat Malaysia lah. Cuma lahir je bukan di Malaysia. Sebab tu dia tak ada IC biru tu. Sebelum dia bermain di Malaysia, dia pernah mewakili pasukan di negara kelahiran dia, iaitu Gambia. Tapi aku tak tahulah liga apa. Mungkin Liga Gambia lah kot. Kalau hampa tak tahu Gambia ni kat mana, hampa boleh pergi Google. First team yang dia join waktu dia bermain di Liga Malaysia ni adalah tim Terengganu. Dan lepas tu dia bermain dengan pasukan PDRM, Perlis dan pasukan Pahang. Sampailah ke tahun ni. Tahun depan aku tak tahu dia pergi mana. Dengar kata macam nak PJDT. Sumareh ni aku rasa mungkin ramai yang dah tahu. Kita boleh tengok waktu dia bermain dengan skuad kebangsaan pun, dia mempunyai kelebihan larian dan kawalan bola yang laju. Sebab itulah orang panggil dia Keli Boy. Hampa bisa tengokkan Keli tak? Dan saja aku nak ingatkan hampa waktu lawan dengan Thailand yang mana aku kata Brandon Gunn perform tadi tu, Sumareh ni lah yang skor gol kemenangan Malaysia pada waktu tu. Hampa ingat lagi tak? Yang sekelas ni boleh dikatakan player yang paling otai di atas padang, iaitu Natso Insa, abang kepada Kiko Insa. Pemain ni berdarah kacukan Malaysia Spanyol dan dia bermain untuk pasukan JDT. Sebelum dia bermain di Liga Malaysia ni, dia banyak bermain di Liga Spanyol, iaitu La Liga. Hak ada Messi tu. Tapi pada tahun 2017 TMJ bawa dia untuk bermain dengan pasukan JDT, dan dia ni bermain di bahagian tengah. So banyaklah stok player di bahagian tengah ni. Walaupun dia ni baru balik daripada kecederaan, yang mana boleh dikatakan dekat setahun juga dia ni tak bermain pada tahun 2019. Tapi pada tahun 2020 ni kita boleh nampak performance dia dah kembali, dan dia dah bantu JDT untuk menang dalam saingan group stage Piala ACL. Aku tak ingat lah lawan dengan tim mana, tapi dalam game tu kita boleh nampak performance Natso Insa ni macam mana. So dia ni mesti banyak pengalaman yang player-player muda ni boleh belajar dengan dia. Dan waktu dia diinterview oleh pihak media, dia menyatakan kalau ada peluang dan dipanggil untuk wakil skuad kebangsaan, dia takkan lepaskan peluang tu. Dan player yang terakhir sekali adalah pemain yang kedua dinaturalisasikan oleh FAM, iaitu Liridon Kresniki. Dia ni lah player yang disebut-sebutkan bakal menyarung
jersey kebangsaan tak lama lagi ni. Bagi yang tak tahu, Lee Ridha ni sebenarnya sebelum dia bermain di Malaysia ni, dia pernah bermain di Liga Utama Turki. Tapi tak lama lepas tu dia injured. Dan Lee Ridha ni dia pernah bagi tahu dalam satu interview dia pernah kena tipu 2 kali dengan ejen bola sepak. Sampai dia ni dah putus harapan untuk bermain bola sepak ni. Tapi lepas dia injured tu, dia terbuka hati untuk bermain dengan pasukan Kedah. Pada waktu tu lah bermulanya karier seorang Lee Ridha Krasniki ni di Liga Malaysia. Waktu dia bermain dengan Kedah, aku rasa semua orang dah tahu apa kelebihan dia ni. Dia ni mempunyai ability untuk dribbling bola tu macam tengah main futsal di atas padang bola sepak ni. Lain pada tu, dia ni memang seorang player maker yang kreatif lah di atas padang. Dia punya passing, assist tu memang kita boleh kata killer pass lah untuk striker yang ada di bahagian serangan. Jadi aku rasa Lee Ridha ni memang aset yang penting lah buat skuad kebangsaan pada masa ni bagi menggantikan Syafiq Rahim dulu tu. Kalau hampa nak tahu lebih banyak lagi pasal Lee Ridha ni, hampa boleh tengok video aku yang lepas. Aku ada cerita pasal Lee Ridha ni lebih banyak lagi dekat situ. So itulah lebih kurang 6 orang player kacukan dan naturalisasi yang ada dalam skuad kebangsaan kita pada masa ni. Tapi aku nak tanya hampa satu benda. Adakah bagus ramai player kacukan dan naturalisasi dalam skuad kebangsaan ni? Ataupun lebih baik utamakan player muda dalam skuad kebangsaan ni? Hampa boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk subscribe untuk dapat berita yang lebih menarik lagi tentang bola sepak yang ada di Malaysia ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.